Assalamualaikum, selamat pagi Cik Amin. Kita jumpa lagi pagi ni dalam Sembang Deko Merdeka Special. Terima kasih kerana jemput saya sekali lagi ni. Maknanya you all ni memang tak ada jemu-jemu kan? Dengan Amin Yusof. Terima kasih. Saya rasa syukur sangat-sangat. Yes. Siapa yang kata jemu tu, dia dah orang paling rugi sebenarnya. Untuk Sembang Deko Special Raya, Special Raya pula. Apa tu special Merdeka kita kali ni. Sebab apa? Sebab kali ni, hari ni, dia bukannya Sembang Deko yang biasa-biasa. Mungkin akan panjang sedikit sesi kita sebab nama pun dah Special Merdeka. Sebab kita punya Merdeka tahun ni memang lain macam lah sebab Merdeka semua dekat dalam rumah je. Tapi sebelum ni, Cik Amin sebelum kita dah start, kita dah warming up pagi-pagi ni, nak tanya, dekat rumah Cik Amin pasang tak bendera Malaysia ni? Oh, saya mesti kena pasang tapi saya belum lagi pasang. Sebab Merdeka adalah sangat special sebab kita kena faham apakah maksudnya semua. Kita perlu hayati. Kita perlu hayati dan kita kena tunjuk contoh kepada anak-anak kita supaya dia orang boleh bersama-sama untuk faham juga, barulah mereka sayangkan Malaysia. Betul. Dengan kita ni lah barulah anak-anak generasi masa akan datang ni faham apa itu erti kemerdekaan. Kalau tak salah saya, tahun ini adalah tahun yang ke-64 tahun kita merdeka. Okey. Jadi kalau anda yang kat luar sana yang sedang melihat dan menonton live Sembang Deko Impiana Special Merdeka pada hari ini, yang tak pasang lagi bendera, saya dengan Cik Amin nak minta anda tolong pergi bangun lepas ni, habis saja live kami ni, pergi beli bendera kalau dah ada yang bendera tu, tapi jangan pasang. Saya nak pesan janganlah. Kadang-kadang saya terkilan sebab apa? Bendera tu dah lusuh, bendera tu dah koyak, anda masih gantung lagi. Tolong jangan kibarkan bendera yang dah lusuh dan dah koyak. Okay? I think kalau best lagi kalau lah anda tengah pasang tu, lepas tu anda buat video, lepas tu submit kepada Impiana juga. Yes. Barulah kita meriahkan momen merdeka kita kali ni. Merdeka. Bila masa pasang tu, Merdeka, sebut sama-sama Merdeka bersama-sama #Impiana. Kita nak tengok dan video-video tu Impiana akan paparkan kat dalam social media Impiana. Kalau anda berani dah buat, sahut cabaran Impiana dengan Cik Amin pagi ni, lepas habis je live ni, bangun dan pergi pasang bendera anda. Okey? Yes. Okey. Menarik sangat pagi ni. Pagi ni sebabkan nama pun tadi dah awal-awal tadi kita kata Sembang Deko Merdeka Special kita ni Cik Amin, sebab kita nak sembang tentang semua orang tahu yang Cik Amin ni adalah orang kata macam mentor kepada renovation. Mentor. Kalau nampak ni orang akan nampak mentor kepada yang akan selalu dan akan bercakap dan akan mendidik dan akanlah tentang perancangan sebelum anda merenovasi rumah anda. Tapi hari ni bila walaupun dah cakap banyak beribu kali dah berbuih dah. Tapi saya tak tahu anda dekat luar sana faham ke tidak. Tapi kalau yang dah faham, tolonglah macam biasa Cik Amin selalu cakap. Kalau faham tolong komen kat bawah ni. Faham ke tak? Yang Cik Amin dah banyak kali cakap tentang renovasi, rancang dulu, jangan main reno. Menariknya pagi ni saya nak kupas sedikit tentang tajuk merancang renovasi dengan kemerdekaan. Apa sebenarnya kait-mengait ni tentang merancang rumah tapi dengan kemerdekaan. Sebenarnya macam saya selalu katakan dan Cik Amin pernah keluar dalam tagline dan saya perasan anda suka dengan tagline Cik Amin keluarkan dalam video-video yang dia keluarkan dekat dalam yang saya siarkan dekat dalam Impiana punya social media. Bila dia kata interior ini adalah sebahagian daripada lifestyle anda. Memang betul pun sebenarnya. Interior adalah lifestyle. Betul kan Cik Amin? Sebab itu adalah sebahagian daripada cara hidup dan gaya hidup kita. Ataupun kita polis lagi adalah design is a lifestyle.
Ya, design is a Design lifestyle. is a lifestyle. Sebab apa? Sebab kita hidup ni semua kita boleh designkan hidup kita. So rugi tak? Kalaulah kita hidup tapi kita tak design kita punya hidup. So inilah benda yang saya buat dulu adalah macam mana kita punya kehidupan 10 tahun lagi, macam mana kita nak designkan benda tu. Adakah kita jenis orang yang pasrah aja ke? Kan? So rugilah kalaulah kita pasrah. So kita boleh design sebab apa? Sebab dalam hadis pun ada cakap, memang ada dalam Quran kata, apa dia? Tuhan ikut sangkaan hamba dia. So kalau anda tak design sangkaan anda tu baik-baik, rugilah hidup anda. Yang tu adalah Betul. intro sikit tapi bukanlah Intro. tazkirah. Tas, Bukan tapi bukan tazkirah pagi, bukan tazkirah Mami Pop, bukan betul. tazkirah Ipiana, tapi itu adalah intro yang baik. Sebenarnya itu adalah permulaan. Saya benda yang baik adalah satu bermulanya daripada rumah. Betul, saya setuju dengan apa yang Cik Amin kata. Sebab benda tu itu salah satu daripada sudut daripada bagaimana anda ingin merancang daripada kehidupan anda menjadi lebih baik. Okey, soalan kita nak teruskan dengan topik kita yang lebih menarik. Saya nak bertanya lah di Cik Amin kan, tiap-tiap kali kita ni hari ni sebab nama pun memang tiap-tiap minggu kita tahu kita akan ada sembang. Jadi bukanlah soalan, sebenarnya kita nak bersembang. Kita nak kupaskan tentang isu merancang ni Cik Amin sebenarnya. Dalam rancang, semua pemilik rumah ni yang mana dah faham dan yang mana dah mengetahui pentingnya merancang sebelum merenovasi. Tapi dalam perancangan ni macam mana sebuah rumah tu dapat dijadikan satu rumah yang cantik, yang baik, yang selesa untuk didiami dengan perancangan yang betul-betul baik. Yang mungkin Cik Amin mungkin boleh kongsikan orang kata tips ataupun kejadian yang inilah sebenarnya yang dikatakan kalau you rancang, inilah hasilnya. Mungkin Cik Amin boleh kongsikan kepada followers Impian kat luar sana. Okey, so terima kasih. So ini adalah soalan yang paling ramai orang salah faham. Kenapa? Kenapa saya kata ramai? Adalah sebab bila kita ada 32 juta rakyat Malaysia, kita ada 2.5 juta rumah dekat Kuala Lumpur, dekat Putrajaya, dekat Selangor. I have the numbers, kan? Kan? I have the numbers. Kan? So, rupanya ramai orang yang masih tak faham lagi dan ramai orang yang takut untuk nak renovate, ramai orang yang takut nak rancang. Sebab apa? Dia kata apa? Bila ada ID je nanti kan rumah tu jadi mahal. Kan? So bila bila dia nak masuk rumah, dia ada bawa satu fahaman yang sangat-sangat salah ni dan mengakibatkan apa? Rumah dia sampai ke bila pun dia takkan jadi cantik. Apakah bukti dia? Bukti dia adalah ramai orang yang rushing. Cuba anda komen dulu. Number satu adalah ramai orang yang rushing untuk bila nak masuk rumah, dia nak buat semua sekaligus. Ini memang penyakit ni sebenarnya. Penyakit, ya Allah. Tak, So sebenarnya itu adalah ramai pemilik rumah. Betul Cik Amin. Fahaman yang salah. Memang itu fahaman yang salah. Ini memang itu poin yang paling menarik tu Cik Amin, sebab memang Impiana sering kali mempunyai orang kata jumpa dengan pemilik rumah yang baru dapat kunci dan selalu jumpa pemilik rumah yang akan cakap, kalau I masuk rumah, I memang nak rumah I macam masuk-masuk komplit. Dia macam tu. Itu kebanyakannya. So itu adalah watak yang pertama. Itu watak orang yang salah yang pertama. Kerana sebab kita nak kupaskan dulu topik ni, sebab ramai sangat orang yang suka sebab dia tak faham. Habis tu macam mana yang sepatutnya? Kan, macam mana yang sepatutnya orang masuk rumah? So kita ada dua golongan. Satu yang dah ready budget. So kalau dia nak masuk rumah, dia dah nak complete rumah, okeylah, tak apa.
Tapi masalah kepada orang yang belum lagi tahu berapa bajet dia, berapa dana dia, berapa yang dia baru nak kumpul, okey. So inilah orang yang patutnya dia rancang dahulu berapa yang dia patut spend dalam masa 5 tahun ke, 3 tahun ke, 10 tahun ke. Sebab bila orang salah faham benda ni, dia akan jadi rushing. Rushing, bila akibat dia rushing dan dia dah tak waras. Dan dia tak waras. Sebab apa? Dia kena pressure dengan wife dia lagi. Abang saya nak kitchen cantik. Relax dulu. Tak boleh nak relax dah. Sebab bila dah tak waras, habis. So dekat sini sebab kan Cik itu, Amin kan, bila Cik Amin kata dekat sini dan Cik Amin selalu tekan tentang perancangan, kalau you nak buat benda macam ni, you kena simpan duit sampai 10 tahun, apa semua. Tapi boleh tak kalau saya kata dekat sini, Cik Amin setuju tak dengan benda yang betul ataupun salah? Okay? Cik Amin betulkan saya ya. Adakah di sini Cik Amin sebagai seorang CEO Mami Home, Cik Amin menegaskan supaya anda dekat luar sana ni mengumpul duit. Sebenarnya Mami Home tengah mengajak anda, maksud rancang tu adalah menabung untuk mendapatkan. Cuma perkataan menabung ni je yang kita jarang dengar. Sebab anda ni kan kadang bila kata rancang, akan ingat macam Mami Home pergi kat betul, rancang tapi buat keluar duit dekat I. Tak, sebenarnya kalau anda perasan dan anda perhatikan yang betul-betul, kalau anda faham dan ambil benda ni secara positif dan secara yang baik, tapi betul tak Cik Amin? Itu yang Cik Amin sampaikan, simpan duit dulu, tabung, dia kata. Betul tak? okey. Yang tu adalah betul, tapi ke mana nak tabung duit tu? Ke mana arah tuju numbers untuk tabung tu? Berapakah yang nak ditabungkan tu? Itulah yang kita nak anda faham. Itulah yang kita nak sangat anda tahu. Sebab kalau saya kata, okey, jomlah kita tabung, jomlah kita rancang. Kita nak rancang apa? Kita nak rancang ke mana? Adakah kita nak kena ke Johor ke? Kita nak pergi ke Kedah? Sebab kalau kita nak pergi ke Kedah, mungkin okey belanja dia sikit-sikit sebab makanan murah. Kalau lah kita nak pergi ke Johor, kita nak kena belanja banyak sikit sebab seafood banyak. Kan? So sampai ke Singapura pula nanti. So itulah point dia. Sebab sama juga dalam design, kita nak konsep modern English. So modern English macam ni bajet dia. Oh, kita nak yang simple, Scandi. So murah sikit. So itulah maksudnya kita nak anda ada haluan. Kita nak anda ada vision. Macam mana ending rumah anda nanti. Sebab apa akibat dia? Bila kita tidak ada vision ni, maksudnya apa? Jiran buat A, kita buat A. Jiran pun cat warna hijau, kita nak buat cat merah. Jiran buat cat color kuning, kita nak buat color biru. So kita nak melawan tanpa arah. Kerana apa? Sebab kita tak ada vision untuk keluarga kita. Sebab itu topik hari ini sangat-sangat best. Sebab macam mana merdeka dalam kehidupan kita ataupun dalam design kita. Kan? So, that's it untuk intro soalan ni. Maknanya soalan dekat situ, maknanya perancangan itu telah menunjukkan bahawanya kalau kita rancang dengan betul dan baik, dapatlah hasil sebuah rumah yang merdeka untuk keluarga kita. Betul tak Cik Amin? Betul, betul. Sebab apakah yang kita desainkan tu? Adakah arah-arah tuju dia sama ke tidak? Sebab kalau macam tadi Cik Amin katalah, kalau kita ikut orang sana, orang sini, orang depan, orang belakang, orang kiri, orang kanan, tak merdeka lah kita sebab kita duk ikut orang. Sebab merdeka tu sebenarnya, merdeka tu bergantung pada isi parti, isi kandungan, isi segalalah, isi padu semualah dekat dalam rumah tu. Bukannya isi keluarga, orang depan, orang tengah, orang tepi semua sebenarnya. Betul, betul. Sebab apa? Sebab kita ada kisah yang masih lagi ada orang buat rumah renovation tak ada layout plan. Tak ada layout plan adalah satu. So apa akibat bila tak ada layout plan? Maka anda tak ada arah tuju. Bila anda tak ada arah tuju, senang tak kontraktor nak tipu anda? So bila anda senang untuk nak ditipu oleh kontraktor anda, siap tak rumah anda tu? Maka tak siap. Maka bila dia tak siap, bila nak merdeka? Tak merdeka lah. Tak merdeka lah. Yes. So itulah yang kita kasihankan sangat.
kasihankan sangat. Sebab itu saya sangat syukur sebab saya ada sahabat daripada Impiana ni memang sentiasa nak memandaikan rakyat Malaysia. Sebab itu adalah perjuangan kami yang sama. Sebab kami Betul. sangat-sangat pentingkan benda ni sebab kita mampu untuk selamatkan. Sebab saya ada baru dapat klien baru ni, bila saya dah presentkan balik, dia punya ayat last dia kata apa? Terima kasih kerana selamatkan rumah saya. Ha. Kan, terima Sebab dah kasih. ada kesedaran dekat situ akhirnya. Betul. Sebab kita banyak nak kena rancang. So mungkin sekejap lagi kita boleh go deep nanti. Okay? Ini yang Alright. paling menarik Cik Amin, sebab terima kasih sebab Cik Amin memang tak pernah lekang dengan perkataan rancang dan rancang. Tapi hari ini sebabkan special kan, merdeka kan, merdeka. Dalam keadaan merdeka ni sebenarnya saya nak bagi tahu dekat followers Impiana kat luar sana sebenarnya, kalau anda ingin tahu, yang ni yang paling best ni. Sebab dia bukan sekadar special merdeka sebenarnya. Mungkin kalau anda rakyat Malaysia yang ada dan berapa ramai yang tengah tontonkan saya punya sembang Deko pada pagi ni, kalau anda nak tahu pada tanggal 30 hari bulan 8 itu juga adalah tarikh lahir Tuan Amin Yusof kita. Bukan sahaja kita menyambut hari kemerdekaan tapi kita menyambut hari lahir. Kalau ramai-ramai boleh ucapkan selamat hari jadi kepada Cik Amin Yusof kita yang banyak membantu kita untuk memajukan orang kata dalam industri hiasan dalaman, dalam seni reka bentuk dalaman ni. Ramai-ramai komen kat bawah, selamat hari jadi Tuan Amin Yusof. Masya Allah, terima kasih yang tu. Saya nak nyanyi lagu Merdeka, sambut lagu Merdeka campur selamat hari jadi. Macam mana ni? Macam mana ni saya nak buat ni? Macam mana saya nak buat ni? Selamat hari jadi. Memang ini special. Memang saya tahu Cik Amin memang tak tahu pun benda ni yang saya nak cakap dekat dalam live ni. Yes. Saya tahu sebab soalan-soalan yang saya sediakan ni memang tak ada. Anyway, saya nak nyanyikan juga dekat beliau sebab sebab ini adalah hari yang paling bermakna. Okey, kalau ramai boleh nyanyikan bersama saya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Cik Amin. Happy birthday to you. Terima kasih. Sama-sama, walaupun video kita punya live ni bersiaran awal kita akan bersiaran pada kita bersiaran hari Sabtu ni kan. Hari jadi pada hari Selasa kan, 30 kita adalah hari Selasa, betul tak? Hari Isnin. So 2 hari lagi. In advance saya bagi. In advance. Thank you so much kepada semua. Alright. Okay. So sebabkan saya dah nyanyikan ni, bukan senang ya saya nak menyanyi dekat di khalayak ramai dan semua sebab suara saya tak sedap. Saya nak tanyalah kan Cik Amin, sebab Cik Amin banyak berkongsi mengenai seni hiasan dalaman ni, macam-macam lah, bukan sekadar tip merancang saja, tip salah pasang aircon lah hari tu, tip ini, tip itu dan pelbagai jenis masalah yang dihadapi oleh pemilik rumah yang ada dekat Malaysia ni. Cik Amin dah cuba selesaikan. Dah lebih 10 tahun dalam industri Cik Amin. Mami Home ini ada dalam industri ni. Orang kata kalau dalam perniagaan, orang kata dah matang. Dah macam-macam perik getir ni semua dah dilalui dan pelbagai jenis masalah yang dihadapi. Tapi boleh tak hari ni saya betul-betul nak minta daripada Cik Amin Yusof sendiri, daripada Mami Home, kongsikan sedikit dengan followers Impiana, sebab pastinya kita selalu cerita benda yang gembira, kita selalu cerita kisah-kisah yang seronok, kita tengok kisah-kisah yang rumah orang tu cantik, orang ni mampu, dia mampu buat, dia boleh buat, dia rancang rumah dia berjaya untuk buat ni. Tapi kita tak pernah tahu sebelum dia mampu, sebelum dia layaknya merancang begitu dan sehingga dia mengatakan terima kasih sebab selamatkan rumah dia begini,
tapi dia bermula daripada mana. Tapi hari ini disebabkan Merdeka Special dan juga specialnya sebab hari jadi Cik Amin Yusof, mungkin Cik Amin Yusof sendiri boleh kongsikan pengalaman lebih 10 tahun tu. Mungkin kami sendiri, pihak Impiana sendiri ingin tahu kisah sebalik Mami Home. Wow, amazing. So, I think saya boleh kongsikan juga kisah-kisah ni. So, kita tengok, boleh tak kita sharekan screen? Okay, dah. Okay, so ini adalah, nampak ke? Nampak, mungkin boleh kita besarkan sikit. Oh. Nampak ke besar ke? Nampak. So, so ini adalah pada tahun 2009. So time ni saya slim lagi lah. Kan? So ini adalah yang ini adalah cabaran kita buat Menara Marinara. Ataupun sekarang ini adalah Menara KPJ. Menara KPJ. So ini adalah bangunan kita tukarkan daripada bangunan rumah jadi bangunan office. Bukannya rumah kita nak buat, tapi inilah bangunan rumah macam hotel, tapi kita nak convertkan ke dalam office. So ini adalah antara kisah cabaran juga dulu. So ini kita ada kat Penang, kita buat Mara punya tempat. So ini adalah antara benda yang usaha yang kita mulakan daripada 2014 saya rasa adalah usaha tentang rancang dulu. So kita bersama dengan utusan, kita ada macam-macam kita ada dengan NSTP. So ini adalah macam ini masa saya buat Parlimen Malaysia. Ini adalah masa saya buat Parlimen Malaysia, bilik meeting Menteri Kabinet. Bilik meeting Menteri Kabinet. So ini masa kita dapat award atas dasar kita nampak kempen ataupun awareness ataupun kalau saya boleh bagi tahu revolusi yang orang takutkan ID, sekarang orang perlukan ID. So itu adalah hadiah yang paling besar untuk rakyat Malaysia. Dan yang saya sangat-sangat banggakan adalah revolusi orang ramai dah boleh terima ID. So itu adalah yang sangat-sangat bernilai. So ini adalah proses untuk nak bagi orang pandai. So dia bukan senang. So yang pertama cabaran dia ataupun perkara yang paling penat adalah untuk tidak give up. Untuk tidak give up. Untuk nak terus bagi, share lagi. Share. Nampak tak? Pergi ke mana college pun, semua pegang mic. Sebab apa? Nak bagi semua dalam rakyat Malaysia ni selamat. Kalau ada mindset renovation tu, so kena rancang dulu. So apakah yang kita sebenarnya kita punya usaha ni adalah kita usaha untuk bantu industri ID berkembang adalah satu perkara. Sebab inilah kalaulah industri tidak faham, ini sangat-sangat malang. Sebab kalau industri tak faham, rakyat Malaysia perlukan kesedaran, rakyat Malaysia perlukan ilmu. So tanpa faham benda ni, industri akan mati, satu part. So number dua adalah peluang-peluang pekerjaan untuk anak-anak didik kita pun akan terhilang nanti. Sebab apa? Sebab kita tak faham. So ini adalah antara satu perkara yang paling mencabar sepanjang 10 tahun ni adalah untuk nak bagi awareness. Tidak ada orang yang Melayu ke ataupun siapa yang nak, kalau yang nak pergi ke tengah-tengah mall tu cakap tentang ID, berani tak Mariam? Kan?
Berani tak? Kan? So macam mana kita nak cakap depan ramai orang. So itu adalah antara cabaran adalah untuk nak bagi awareness. Benda yang paling kedua yang anda kena faham juga adalah benda yang paling susah juga adalah kita nak kena faham di sebalik layout plan cantik, drawing 3D tu cantik kan. Lepas tu harga costing rancang tu bagus. Siapa yang buat benda ni semua? Siapa yang buat benda ni? Sebab kita ada team yang mereka ada live, mereka ada anak-anak, mereka ada ibu dan bapa. Dia orang perlukan duit. Okay? So, mereka perlukan kos hidup dan mereka bekerja. So, ini adalah usaha yang murni. Sebab nak selamatkan rumah owner rumah. So, kalau tanpa mereka ni pandai, tanpa usaha mereka yang mereka tak boleh di-appreciate, I think rumah anda pun tak boleh nak siap. Sebab itu, suksesnya design anda because of mereka juga. Kalau anda faham, bukan boleh siap dalam office hour saja. Tak boleh. Dia perlu siap tengah malam, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi dah bangun. Lepas tu dia orang masuk awal sebab nak buatkan design you all, sebab nak kemaskan balik drawing. So ini adalah benda yang paling hebat. Paling hebat untuk kita faham. Design tu datang daripada komitmen team. Sebab tu dia bukan macam order je hari ni besok siap, tak boleh. Sebab dia perlu lalui daripada proses layout plan, lepas tu daripada proses 3D kan, lepas tu ada costing, lepas tu ada lawatan tapak. Bayangkan kita punya team kalau naik dekat jalan raya tu, macam mana motor, macam mana kereta, komitmen dia orang untuk nak bawa balik, duit untuk anak-anak mereka, kan? So semua tu adalah benda yang paling besar, komitmen yang mereka bagi. So di sebalik sukses 10 tahun ni adalah team. Kan betapa penatnya dia orang untuk nak pastikan melayani komen-komen anda, upgrade, apakah update anda semua tu. Sebab tanpa mereka, rumah anda takkan boleh complete. Sebab itu kita nak kena appreciate, kita nak kena faham yang mereka adalah watak orang yang penting. Mereka pandai. Mereka pandai untuk nak menyusun atur, mereka pandai untuk nak terima dan mereka willing untuk belajar, upgrade lagi dan belajar dengan saya semua ni, dan untuk nak pastikan rumah anda selamat. Rumah anda disiapkan on time. So boleh tak kita sama-sama kita dah bagi tepukan kepada tim-tim saya, boleh tak hari ni? Kan? Lagi beramai-ramai tepukan kan kat bawah tu, kata tahniah Mami Home. Tahniah Mami Home. Di sinilah anda dapat dengar dan luahan daripada hati seorang orang kata ketua dan juga pemilik sebuah syarikat ID yang memang dah banyak berusaha. Dan kalau anda lihat balik apa yang diceritakan di sebalik sini, walaupun anda lihat wajah-wajah gembira, wajah-wajah gurauan yang dipaparkan di sini, mungkin nampak seperti seronok, tapi sebalik kegembiraan seronok yang beliau lalui selama ni sebenarnya banyak sangat pahit dan getir. Sebab kalau kita tengok kan tadi gambar yang terakhir, bukan Encik Amin Yusof berdiri seorang diri untuk menyiapkan desain-desain rumah, tetapi dia dibelakangi oleh ramai pekerja-pekerja dan barisan-barisan yang menyokong beliau
dan barisan-barisan ini, tenaga-tenaga ini yang diperlukan, yang membantu dan menyupport, menyokong daripada hasil kerja yang tak pernah kenal erti lelah untuk menghasilkan desain yang terbaik, memberi tips, memberi panduan yang betul dalam hiasan dalaman dan juga seni bina. Sebab itulah pentingnya, dan sebab itulah Impiana dan juga Mami Home tak pernah berhenti untuk berkongsi tentang ilmu interior design untuk followers Impiana kat luar sana. Inilah sebenarnya orang kata yang boleh saya nyatakan dekat sini, satu ilmu yang tak boleh anda dapat dekat luar sana, dan saya harap anda faham kenapa value ataupun nilainya hiasan dalaman tu yang selama ini mungkin dah terjawab. Kenapa mahal, kenapa sekarang ni anda rasa macam okey, sekarang ni tahu berbaloi. Sebab bukannya hari ni kita panggil, besok kita dah dapat. Hari ni kita panggil masuk untuk decorate rumah, besok dah siap. So, Mariam kenal tak siapa kat dalam gambar ni? Yang ni, yang ujung sekali tu memang I kenal. I lupa, yang selalu buat sendiri dengan apa ni, dengan Impiana dulu. Syaza. I nak sebut nama Syaza apa tadi? Syaza B. Syaza B. So ini adalah anak-anak buah saya dulu. Dia pun bersama saya untuk nak dalam sesi intern dulu kan. So inilah kawan-kawan dia. So yang ni pun dah jadi fashion. Nama dia siapa entah. Riza ke apa entah. Riza. So yang ni apa? Yang ni kawan dia pun dia buat fashion ke rasanya macam tu. So itu adalah proses orang berubah. Grow. Kita ada buat sharing lagi dengan Tuan Ahyat, dengan Tuan Ahyat Ishak. Okay, so kita buat mega reno raya, Deko Hartanah. So ini adalah team pada tahun 20. So ini adalah saya dulu. Kan. Beginilah dia. Okay, so ini kita kehidupan bukanlah satu perkara yang mudah untuk naik dan membina nama. Di mana ni projek ni? Tak nampak. So yang ni adalah dekat projek dekat Jalan Pahang. Okey. Dekat Jalan Pahang. So ini kita buat hotel untuk Marriott Fairfield. So ini semua interior by Mami Home dan EA Alam Reka. Okay. Kita dapat sedikit sebanyak ilmu dekat situ. Apa yang telah dikongsikan. Saya harap anda dapat faham sebenarnya sebalik career, sebalik orang kata kerjaya sebagai seorang. Sekarang ni tak ada lagi lah, saya harap tak ada lagi lah orang kata mahal sebenarnya ID. Kenapa mahal? Jawapan dia ada di sebalik kisah lebih 10 tahun apa yang Cik Amin lakukan tu. Tapi kalau tak mendalami lagi, insya-Allah nanti Impiana akan mendalami lagi cerita ni. Nampak tak Merdeka special kita kali ni sembang ni sedikit bermain dengan perasaan. Anda rasa tak sebenarnya bukan sekadar hari ni saya nak bercerita mengenai pekerjaan hiasan dalaman saja, dalam sektor seni bina sahaja yang membuatkan benda ni susah dan payah. Sebenarnya macam-macam jenis pekerjaan dekat luar sana. Mereka ni macam yang kita tengah hadapi sekarang ni adalah macam frontliner kita sekarang ni apa semua. Mereka semua menghadapi pelbagai jenis rintangan. Saya sendiri menghadapi rintangan saya sendiri. Anda dekat luar sini. Jadi kita haruslah menghargai sesama sendiri. Barulah kita ada rasa kemerdekaan dalam kehidupan seharian kita. Cik Amin punya mic tu tak buka, nanti tak dengar pula mereka. Okey Cik Amin. Baik. Yes. Baik.
kita dalam tadi dah bercerita, saya sangat terharu dengan apa yang titik peluh yang Cik Amin dah lakukan sebenarnya. Memang banyak Cik Amin dah orang kata dah mulakan daripada awal sehingga kini, tak berhenti-henti berkongsikan ilmu untuk menjadikan dan menyelamatkan pemilik rumah dekat luar sana. Jangan lakukan kesilapan, jangan lakukan kesilapan. Dan saya rasa insya-Allah mereka pun faham benda tu. Dalam kita punya kegembiraan, dalam keseronokan tadi kita tengok ke dalam kesedihan dan kita dah tengok macam mana akhirnya berjaya. Okey, mungkin hanya satu saja tadi Cik Amin tunjuk. Kadang-kadang mungkinlah Cik Amin ni saya boleh katakan sebagai seorang sahabat. Dia ni seorang yang kalau buat contoh tadi mungkin anda akan cakap selalu tengok Cik Amin buat projek rumah aja. Tadi last sekali ada projek hotel. Ya, dia ni orang low profile sikit. Saya tolong jawab pula on behalf Cik Amin. Okay, banyak lagi projek-projek yang lebih yang Cik Amin dah lakukan sebenarnya. Okey, satunya. Tapi kadang-kadang saya nak cakap dengan anda mungkin gambaran daripada projek-projek yang besar macam tu mungkin tidak ditonjolkan sebab Cik Amin lebih jelah kalau dia dah tunjuk gambar-gambar hotel, gambar-gambar rumah yang besar-besar. Sebab kita pemilik rumah, yang kita ada adalah rumah banglo, kita ada rumah teres kan. Jadi Cik Amin tunjuk projek yang bersesuaian dengan pemilik rumah. Jadi kalau dia benda yang nak dibetulkan adalah memang kalau dah dulu kita memang fokus, kita memang banyak corporate, commercial, hotel ni semua. Tapi akibat bila kita buat macam tu, so bila saya cakap benda tu dan orang akan rasa lebih takut. Betul. Lebih takut sebab mereka rasa oh ni power sangat ni, yang ini mahal sangat ni. Tak, sebab itu saya nak betulkan benda ni. Sebab itu bila kita bawa ilmu kita buat resort, kita bawa ilmu kita buat hotel, kita bawa ilmu yang kita bawa kita buat corporate tu ke dalam rumah punya projek. Sebab itu bila kita rancang macam kita rancang hotel, sebab itu bila kita rancang macam kita rancang resort, sebab itu rumah boleh jadi cantik. Betul. Sebab kenapa? Resort tu pakai batu yang sama juga, simen yang sama juga, besi yang sama juga, bumbung pun sama juga. Tapi kenapa resort cantik? Sebab kenapa dia rancang resort jadi dahulu. Resort, rumah tak jadi resort. Betul. Itulah dia punya cabaran dia. Sebab contohlah, contoh kita ada satu kes hari tu, rumah teres dia nak extend atas bawah, tambahkan floor semua, 3 tingkat. Tiba-tiba dia buat rumah tu macam biasa, macam rumah biasa. So agak-agak rugi tak kalau dia dah keluarkan duit dalam 200,500, 300,500, 800,000, ending dia rumah dia sama macam jiran sebelah. So dekat mana mindset, kepandaian, itulah yang kita nak serapkan, kita nak didik anda semua ni supaya fikir logik. Kalau kita nak belanja duit banyak, kita perlu jaga duit tu betul-betul. Kita perlu jaga duit tu betul-betul, dekat mana duit tu pergi. So bukannya main, oh tak apa, tambah je depan ni, tambah je ni, lepas tu lupa wiring belum masuk. So bila dah hacking balik dah double cost. Nampak tak? Nampak tak kat situ? Nampak tak? Jadi dekat situ dah boleh dikatakan anda dah tak dapat rumah yang memerdekakan anda sebab tadi dah buat dah salah. Buat apa renov ikut suka. Jadi dekat sini sempena bulan Merdeka ni anda faham tak? Anda faham tak dekat situ betapa pentingnya merancang dan untuk memiliki sebuah rumah yang mampu memerdekakan anda. Jadi anda sebagai rakyat Malaysia dekat luar sana, saya dan Cik Amin pada pagi ni sebenarnya nak jerit dekat anda sebenarnya, walaupun jerit nanti Cik Amin terkejut pula. Kan tadi baru lepas nyanyi dia kata semai jadi, tiba terkejut dengan saya kata. Saya nak kata kepada, nak laung kepada anda, bangunlah rakyat Malaysia, bangunlah sebetul-betulnya dan bukalah minda anda betapa pentingnya menguruskan kehidupan anda dengan sempurna, dengan mengadakan dalam kehidupan kita, merancang sesuatu tu dengan lebih baik. Jika anda inginkan rumah yang baik dengan menggunakan perkhidmatan daripada pereka dan pakar hiasan dalaman, daripada seni bina hiasan dalaman. Sebab bukan daripada
bila kata hiasan dalaman, anda mungkin akan terbayang. Dah kata hiasan, hiasan boleh hias sendiri, betul. Tapi di sini saya sebut seni hiasan dalaman. Maknanya daripada mula rumah tu anda dapat kunci kosong, anda nak hasil, dia akan dibina, seni bina dalaman dan juga dia akan fitkan dengan hiasan dalaman yang sempurna dan selesa mengikut keperluan dan kehendak pemilik. Practicality untuk pemilik dalam rumah tu. Cik Amin, Ya. dalam kita bercakap tentang kemerdekaan, tentang merancang untuk mendapatkan sebuah rumah yang merdeka ni kan. Boleh tak Cik Amin terangkan kepada saya dan juga followers Impiana untuk akhirkan kita punya, mungkin mengakhiri kita punya sesi sembang Deco Special Merdeka kita dengan perkongsian yang mungkin ramai pemilik rumah dekat luar sana tu dia nak tahu rahsia. Saya nak tahu rahsia tentang kelebihan menggunakan, sebab tadi saya dah paksa diorang ni. Faham? Guna. Saya dah kata guna. Kan? Tapi nak tahu apa sebenarnya rahsia dan kelebihan bila menggunakan perkhidmatan ID ni. Yang pastinya menjanjikan, tadi sebab saya yang janji, nanti matilah saya. Menjanjikan rumah mereka adalah sebuah rumah yang bakal menjadi sebuah rumah yang merdeka. Okey, so apakah rahsia dia? Okey. So boleh tak saya kongsikan satu perkara ni? So ini adalah benda yang anda boleh lebih jelas. Nampak ke skrin ni? Nampak? Okey, so saya nak mulakan dengan anda ada berapa bajet? Katakanlah 100K. Okey. So ini adalah bajet anda. So ini bila anda buat design tanpa rancang. So anda rasa anda ada 100K. So anda nak masukkan 100K ni ke dalam satu rumah tu semua. Okey. Tetapi kalau anda rancang. So ini rancang. So bila anda rancang, anda akan lihat rumah anda untuk 5 tahun anda akan belanjakan adalah berapa? Mungkin 300K, mungkin 500K, kan? Mungkin 800K ada. Kalau banglo mestilah lebih besar. Kalau kondo mungkin dekat 150K, kan? So apa point saya hari ini adalah apakah magicnya adalah bila anda buat rancang, so anda tidak perlu paksakan rumah anda nak dapat 100K tu, jangan. Patutnya adalah anda just buat, apa yang anda patut buat adalah anda gunakan 100K itu untuk mula. Maksudnya apa? Jangan paksa turunkan kualiti rumah anda demi nak mencapai bajet anda. Salah. Itu adalah salah. Caranya adalah anda boleh gunakan bajet anda sekarang untuk buat apa yang dah dirancang. 100K punya amount, apa yang dapat. Sebab apa? Next year anda boleh buat baki dia pula. Faham tak? So next year anda boleh buat baki. So next year lagi, so anda boleh buat lagi berapa baki dia. So itulah maksud dia rancang. So hari ni saya tak pernah cerita benda ni dalam bentuk rajah. So this is special edition yang anda nak kena faham. So katakanlah kalau anda ada bajet 100K. So dekat sini anda gunalah 100K tu dengan buat benda yang betul dulu. Katakan bila anda rancang adalah 300K. So next year ataupun lagi 2 tahun, gunalah bajet 200K pula untuk nak completekan 300K anda tu. Masalah dia kalau anda tak ada rancang, macam mana anda nak tahu rumah saya patut 300K ke, patut 200K ke? Sebab anda nak tahu tak secret dia apa adalah
secret untuk rumah showroom tu, show house tu cantik, secret of showroom ataupun show house tu cantik adalah sebab dia pakai 1/3 daripada harga rumah tu punya bajet. Contohnya, kalau rumah tu 900,000, so dia akan belanjakan 1/3 daripada 900,000 tu untuk ID. So, sebab itu anda boleh nampak, wow, cantiknya show house. Itulah design ataupun itulah gambaran untuk anda hidup lengkap dalam masa 5 tahun ke 10 tahun nanti. Sebab itu dia buat awal-awal dan dia belanjakan overall. Lepas itu dia terus buat sebab dia case corporate. Tapi kalau anda ada bajet yang limited tapi anda nak cantik, so anda kena buat berfasa-fasa. So itu adalah rahsia kenapa bila orang buat dengan Mummy Home, so dia akan rasa tenang. Sebab dia akan rasa selamat dan rumah dia boleh siap. Okey? Sebab itulah yang pentingnya dan itulah ada secret dia. Kenapa orang rancang? Kenapa orang rancang? Cik, saya dah ada bajet. So kalau dah ada bajet, go on. Go on dengan teknik sama, rancang dulu ke mana bajet anda pergi. Okey? So itulah yang benda yang sangat-sangat penting untuk anda faham. Menarik sangat. Okey, sebenarnya saya nak mengambil kesempatan dekat sini, saya nak cakapkan kepada anda semua. Sebab saya tahu anda dah teruja. Saya tahu sebab tu nama dia rahsia. Sebab hari ni adalah special. Cik Amin dah buka sedikit pintu rahsia tu, sikit je. Saya tahu dia masih sama-sama. Sebab calculation matematik tu masih sama-sama. Cikgu matematik yang bernama Encik Amin Yusof ni memang suka bagi matematik yang sama-sama kat situ. Kerana kat sini saya nak kata, kalau anda inginkan ilmu itu secara bagaimana rahsia nak kira bajet reno rumah yang paling baik, yang paling betul-betul secara mendalam, saya nak anda komen saya nak masuk workshop Impiana rahsia kira bajet reno. Okey, saya cakap sekali lagi, anda tulis, anda PM Impiana, saya perlukan 50 orang. Baru saya buka workshop. Kalau tak cukup 50 orang, saya minta maaf, rahsia itu akan disimpanlah untuk Cik Amin. Dan tak apa Cik Amin, simpanlah followers Impiana tak nak belajar dengan lebih mendalam tentang rahsia kira bajet. Okey, kalau nak, saya ulang sekali lagi, anda hanya tulis saya nak workshop rahsia kira bajet. Cool. Okey. Amazing. Okey Cik Amin. Sebenarnya saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya kepada Mummy Home kerana yang bestnya hari ini sebab Mummy Home ingin memberi wang tunai RM100 kepada nanti saya akan pinkan perkataan ini, mungkin anda akan copy, anda boleh copy caption ni dan anda sambung kalau anda tengok kat bawah tu, saya akan tulis kat rakyat Malaysia wajib rancang dulu sebelum renovasi kerana apa? Lepas tu hashtag Mummy Home dulu baru reno. Okey, siapa punya caption dia nampak paling awesome, paling wow, paling best, randomly saya bagi tahu dekat sini, Cik Amin akan pilih 3 orang dan Cik Amin akan bagi 3 orang ni, seorang RM100. Betul ke Cik Amin? Yes, betul. Siapa yang sharekan video ni? Tolong share dan tolong share video pula live. Tolong share live Sembang Deko Special Merdeka kita ni dan juga dengan tolong caption. Buat caption paling best untuk Merdeka kali ini. Dan juga 3 pemenang tersebut bukan dah dapat duit tadi, cash pula tu. Lepas tu saya nak ucapkan juga kepada penaja Merdeka ni kan murah je rezeki tu, kan? Kepada Unique by Miss Linda. Unique by Miss Linda ni akan taja hadiah kepada 3 pemenang yang akan dipilih secara randomly ni juga. Nanti mereka akan hantarkan barang apa tu saya pun tak tahu sebab katanya special. Kan? So jadi terima kasih kepada Mummy Home dan juga Unique by Miss Linda atas tajaan pada Sembang Deko
special Merdeka pada hari Sabtu ni. Okey. Jadi kalau anda nakkan joinkan kita punya workshop tadi, macam tadi saya kata, komen, saya perlukan, saya nak tengok ada 50 baru saya buka. Kalau tak ada, saya tak nak buat. Dan juga kalau anda ingin jadi pemenang untuk memenangi RM100 wang tunai daripada Mami Home dan juga barang istimewa daripada Unique by Miss Linda, anda boleh buat caption yang terbaik dan sharekan kita punya live, FB Live pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Amin Yusof kerana berada dan meluangkan masa bersama Impiana pagi ni. Semua saya nak ucapkan sebelum saya meninggalkan sembang deku saya pada pagi ni dengan Encik Amin, saya nak katakan semoga panjang umur, murahkan rezeki. Kita jumpa lagi. Selamat hari jadi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Jadi jangan lupa followers Impiana, ramai-ramai bangun dan pasang bendera, jangan lupa. Jumpa lagi. Yes. Assalamualaikum. Bye. Bye.